بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih akak ucapkan kepada korang semua sebab sentiasa bagi support untuk akak terus bercerita. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe tau. Akak teruskan dengan 3 kisah seram. Jom dengar. Kisah yang pertama, pencinta dari alam kematian. Kisah apa ni? Jom akak ceritakan. Nama pencerita ni Syifa tau. Dah lama sebenarnya Syifa ni disimpan niat nak kongsi kisah ni, tapi baru sekarang lah ada kekuatan. Apa yang Syifa nak ceritakan ni bukan sekadar mimpi atau rekaan, tapi benda yang betul-betul berlaku dalam hidup Syifa dan kedua orang tua Syifa. Ayah Syifa dulu dia bukan orang biasa-biasa tau. Sebelum ditimpa kemalangan jalan raya sekitar tahun 2010 dekat Shah Alam, ayah Syifa ni dia seorang yang kuat ilmu agama. Dia pernah belajar kat pondok, mendalami silat, dan yang paling istimewa, ayah Syifa ni ada kelebihan merawat gangguan halus. Ramai orang datang minta tolong bila kena sihir, histeria ataupun gangguan yang pelik-pelik tau. Cerita ni bermula lebih kurang 2 tahun yang lepas, melibatkan sepupu Syifa nama dia Hairul. Hairul ni jenis yang peramah. Dia pandai mengurut sikit-sikit lah. Tapi satu benda dia tak ada tau. Mata batin. Dia tak boleh nampak benda yang orang biasa tak nampak macam tu. Satu hari kawan Hairul ni datang jumpa dia. Dia mengadu bahu dia dengan tengkuk dia rasa berat sangat. Macam ada batu besar yang hempap tau. Badan dia lesu, emosi pun tak tentu arah. Sedih tak tanpa sebab. Hairul pun urut lah macam biasa. Masa tu dia tak sedar sebenarnya dia sedang sentuh sesuatu yang bukan dari dunia manusia. Seminggu lepas tu Hairul datang ke rumah diorang. Jadi muka dia nampak cengkung, badan dia pun dah tak bermaya. Dia minta lah ayah Syifa ni urut sebab sakit yang kawan dia rasa dulu. Sekarang dah pindah ke badan dia pula macam tu. Ayah Syifa ni cuma senyum nipis lah. Masa urut, ayah Syifa ni baca ayat-ayat suci Al-Quran perlahan. Tiba-tiba ayah Syifa ni tepukkan tengkuk Hairul tu kuat sikit lah. Dah selesai. Lain kali kalau nak mengurut, tengok dulu siapa yang menumpang. Pesan ayah Syifa ni. Rupanya masa Hairul urut kawan dia tu, ada Kak Punti dengan berpaut manja dekat bahu lelaki tu. Bila nampak Hairul, makhluk tu tertariklah pula Kak Hairul. Dari bahu orang lain dipindah ke bahu Hairul pula. Syifa panggil dia Cik P. Kak Punti tu mata keranjang jugalah kiranya. Malam tu ayah Syifa ni didatangi dengan Cik P dalam mimpi. Rupanya rupa dia seram, tapi dia cuba buat ayu tau. Dia marah sebab ayah tu pisahkan dia dengan Hairul. Berlakulah pergaduhan batin dalam mimpi tu. Akhirnya makhluk tu kalah, lepas tu dia lari. Lepas kejadian tu, Hairul cerita dia ada dengar suara perempuan menangis dekat luar tingkap bilik dia sebelum azan subuh. Macam salam perpisahan lah dari cinta dua alam. Macam tu lah, nak tinggal dia rasa sayu semua. Kejadian kedua berlaku masa dia orang sekeluarga nak keluar makan malam. Malam tu rasa macam sejuk sangat. Ayah Syifa ni ikut GPS, tapi entah macam mana lah boleh masuk jalan kecil yang sunyi. Memang sunyi gila. Kiri kanan semak tinggi, gelap semua bagai. Tiba-tiba kan kereta potong wajah dia orang tu mati enjin tau. Terus jadi sunyi. Dah sunyi bertambah pula sunyi. Ayah Syifa suruhlah dia orang tu diam. Ayah Syifa keluar kereta, berdiri depan kereta dalam gelap tu. Tak lama lepas tu ayah Syifa masuk balik semula. Lepas tu enjin hidup elok je. Sebelum jalan kan ayah Syifa turunkan cermin. Dia lambaikan tangan ke arah semak sambil dia cakap, "Terima kasih ya sebab tolong." Syifa dengan mak Syifa ni berpandangan. Bulu roma dia orang terus naik. Tolong siapa? Siapa yang tolong? Ayah Syifa cuma jawab ringkas, "Hamba Allah juga," dia cakap macam tu. Tinggallah dia orang tu dengan
tanda tanya yang tak terjawab. Hamba Allah tu siapa? Dia orang tak nampak. Kenangan terakhir yang Syifa paling ingat bila ayah dia balik kerja lewat malam naik motor. Masa lalu dekat depan sebuah banglo lama yang penuh dengan pokok besar, tiba-tiba motor tu rasa berat gila. Macam ada orang peluk dari belakang tau. Ayah Syifa tahu tu ada penumpang tu. Tapi ayah Syifa bukannya takut. Dia buat relax je lah. Lepas tu dia siap pusing-pusing satu pekan Meru dari jalan Haji Saleh sampai ke jalan Hamzah Alang tau. Sambil dibacakan ayat-ayat ruqyah yang kuat-kuat lah dia baca. Lepas tu dia bagi halwa telinga lah ayat tu. Kata ayah Syifa ni. Akhirnya ayah Syifa singgah kat situ minyak. Dia masuk tandas, dia buat hajat siap-siap. Dia bagi bau yang paling padu lah. Lepas keluar, ayah Syifa ni bentengkan diri dengan doa. Barulah rasa motor tu ringan balik semula. Ayah Syifa cakap, Cik P tu mungkin cuma nak tumpang kasih, tapi cara dia datang tu memang tak disenangi. Begitulah kehidupan diorang sekeluarga hidup berdamping dengan misteri. Ada yang datang sebab dendam, ada yang sekadar nak berteman. Semua tu mengingatkan satu benda lah. Dunia ni bukan milik manusia sahaja tau. Akak masuk dengan kisah kedua pula. Kisah penunggu besi tua. Orang selalu kata kan, kenangan zaman kanak-kanak ni manis belaka. Tapi bagi pencerita ni, ada juga kenangan yang kalau boleh, memang nak padam terus dari ingatan. Kisah ni pasal pencerita ni lah dengan dua orang sahabat baik dia, Azman dan juga Razak. Kejadian ni dah lama dah berlaku, tapi rasa takut tu masih melekat sampai sekarang. Azman sekarang dah tak ada dah meninggal sebab kemalangan jalan raya beberapa tahun yang lepas. Tahun bila kak tak tahulah. Razak pula dah lama dah berhijrah ke luar negara. Hubungan dia orang putus-putus lah. Tinggal lah pencerita ni seorang-seorang. Disimpan rahsia apa yang sebenarnya yang berlaku dekat simpang tu. Masa tu dia orang bertiga ni membesar kat sebuah kampung yang agak terpencil. Macam budak kampung lain lah. Kerja dia orang ni tak lain tak bukan masuk hutan, memancing dekat parit apa semua. Lepas tu curi buah orang macam tu. Tapi ada satu tempat yang memang jadi kawasan larangan keras dekat satu simpang 3 yang sunyi tau. Dekat simpang tu dia ada macam bangkai kereta yang lama lah, yang dah berkarat teruk. Ditutup pula dengan kanvas biru yang koyak sana sini semua kan. Orang kampung panggil kereta tu kereta tu ayah. Lepas tu ayah pencerita ni selalu pesan tau, kalau lalu simpang tu jalan terus, jangan pandang, jangan tegur dan jangan sesekali sentuhkan kanvas tu. Tahun 1998, masa diorang baru habis sekolah dan tengah tunggu keputusan peperiksaan, rasa nak tahu tu makin menjadi tau. Satu petang yang mendung tu, diorang lepak dekat beranda rumah Razak. Razak yang memang jenis yang mulut, lepas tu mulalah buka cerita. Korang tahu tak kenapa kereta tu tak boleh dialih? Dulu kan ada orang cuba tunda guna traktor tau. Baru tarik sikit, enjin traktor tu meletup. Pemandu dia pula jatuh sakit pelik. Kulit melepuh macam kena bakar. Razak bercerita lah kan. Azman pula dia sambung lah dengan suara yang separuh berbisik. Bukan tu je. Tok ayah tu dulu ada simpanan. Dia letak benda tu dalam kereta tu untuk jaga sepadan tanah. Lepas tu tok ayah meninggal 10 tahun lepas. Benda tu tak ada tuan. Tapi dia masih setia menunggu tau. Pakcik Man pernah nampak tangan kurus kering terkeluar dari tingkap kereta tu tengah malam. Macam tengah cari sesuatu. Dia orang bertiga terus senyap. Bulu roma pencerita pun memang meremang lah. Tapi entah kenapalah dia orang buat janji nak pergi tengok kereta tu sebelum masing-masing cari kerja kat bandar. Dia orang pun rasa masa tu dia orang dah besar lah kan kononnya. Jadi cerita hantu tu cuma cerita orang tua-tua nak takutkan budak. Dia orang fikir macam tu lah. Satu malam lepas tengok bola, dia orang bertiga nekat. Dengan hanya bawa lampu picit kecil, dia orang jalan kaki ke simpang 3 tu. Malam tu sunyi gila korang. Cuma bunyi cengkerik je. Sampai je dekat simpang, bangkai kereta tu nampak lagi seram lah dekat bawah cahaya bulan. Kanvas biru tu berkibar-kibar. Tiup angin. Bunyinya macam orang berbisik. Macam tu. Jom tengok dalam, ajak Razak. Dia orang rapatlah pergi ke kereta. Ada bau hanyir busuk tau menusuk hidung. Macam bau bangkai lama. Razak selak sikit kanvas tu. Lampu picit dia suluh lah ke dalam nak tengok juga. Kereta tu kosong. Cuma tempat duduk tu koyak rabak. Tapi dekat seat belakang ada bantal peluk lama yang dibalutkan kuning. Tiba-tiba kan terdengar bunyi ketuk, ketuk, ketuk dari atas bumbung kereta. Diorang semua tu pandang ke atas. Ada seorang lelaki tua tengah
mencangkung korang atas bumbung. Muka dia cengkung, kulit dia melekat dekat tulang. Kulit ke? Betul lah, kulit dia melekat kat tulang. Lepas tu dia tak berbaju. Mata dia putih sepenuhnya. Dia senyum, nampak gusi hitam. Cari apa? Tanya dia dengan suara yang serak. Tanpa fikir panjang, diorang pun teruslah pusing. Lepas tu larilah. Tak ada siapa pun berani pandang belakang. Sampailah diorang sampai dekat kawasan lampu jalan. Malam tu diorang bertiga tidur berhimpit dekat rumah Azman. Ketakutan memang bukan main lah. Diorang pun sangkakan semua tu dah habis. Tapi sebenarnya tu baru permulaan korang. Seminggu lepas tu, diorang plan lah nak ke Pekan, nak pergi beli barang. Bas terakhir memang dah terlepas lah. Jadi diorang pun tunggulah dekat antian bas yang jauh sikit dari kampung. Masa tu pukul 9 malam. Tiba-tiba kan, sebuah kereta lama berhenti depan diorang. Model dia sama macam kereta buruk dekat simpang tu, tapi nampak baru lah, nampak berkilat jugalah. Pemandu dia lelaki separuh umur pakai songkok. Nak ke Pekan, dia tanya macam tu. Naiklah, pakcik hantar. Kata dia dalam keadaan yang nampak macam orang, macam manusia ramah tau. Penat punya pasal, diorang pun teruslah naik. Pencerita tu duduk kat depan, Azman dengan Razak duduk kat belakang. Sebelah pakcik tu ada wanita tua berselendang putih. Wanita tu duduk dalam keadaan diam je lah. Sepanjang jalan pakcik tu borak pasal sejarah kampung. Tapi lama-lama bunyi cerita dia macam pelik tau. Sekarang ni orang dah tak hormat harta orang tua. Ada budak-budak berani selak kain tutup kereta pakcik malam tu. Kata dia sambil dia ketawa kecil. Kereta tiba-tiba jadi sejuk. Pencerita tu tengok meter, laju. Jarum tak bergerak walaupun kereta laju. Oh, yang lajunya kereta, jarum tak bergerak. Okey, faham? Pakcik kenal ke budak tu? Razak dia tanya dalam keadaan terketar-ketar. Pakcik tu diam. Tiba-tiba wanita tua tu pusing kepala ke arah pencerita tu. Bunyi leher dia. Bila selendang terbuka sikit, Allah, muka dia hancur korang. Ulat merayap dalam lubang mata dia. Memang seram. Dah sampai. Jom masuk rumah kami, bisik dia. Lampu kereta terus padam. Kereta bergoyang kuat macam ditarik sesuatu tau. Diorang pun menjerit. Pencerita tu pejam mata. Bila dia buka mata, dia dah duduk dekat seat pemandu kereta yang berkarat yang busuk tu. Sebelah pencerita tu, bantal peluk kuning tu tegak berdiri. Azman dengan Razak tidur dekat belakang. Penuh lah masa tu dengan sarang laba-laba. Diorang sebenarnya berada dalam kereta buruk dekat simpang 3 tu. Pekan tu tak pernah wujud. Semua cuma permainan makhluk yang menunggu dalam kereta tu, macam tu. Lepas tu diorang pun merangkak keluar dalam keadaan yang trauma. Esoknya orang kampung jumpa diorang tu merayau dekat tepi jalan, tak tentu arah tau. Sejak hari tu, kereta tu tak ditutup lagi dengan kanvas biru. Dia biarkan terbuka lah kereta tu, seolah-olah nak tunjuk tuan rumah sentiasa ada, memahati sesiapa yang berani mengganggu. Jangan sekali singgah dekat simpang tu. Apa yang nampak macam besi buruk mungkin pintu ke alam yang tak sepatutnya dimasuki, ataupun ada sesuatu yang lain menunggu kat situ. Akak masuk pula kisah yang ketiga, Seruan 7 Puteri. Kisah berbeza-beza tau. Okey, ni kisah Adriana. Kisah ni berlaku beberapa tahun yang lepas. Tahun bila akak still tak tahu. Masa tu Adriana masih sekolah menengah. Sampai sekarang, setiap kali Adriana ni dengar irama tradisional, memang automatik lah bulu roma dia naik. Cerita ni bermula bila keluarga Adriana ni pindah ke rumah pusaka arwah nenek dia dan datuk dia dekat sebuah kampung yang agak terpencil lah. Rumah dia rumah kayu 2 tingkat. Reka bentuk dia lama tapi cantik korang. Tapi itulah, arwah dia memang berat lah. Arwah nenek dia ni dulu seorang yang tegas. Diorang jarang dibenarkan bermalam kat situ. Setiap kali raya pun nenek disanggup datang rumah diorang dekat bandar daripada diorang balik ke kampung tu. Pendek kata, sekolah baru Adriana ni agak tenang lah. Sebagai pelajar pindahan, Adriana dirasa nak cuba menonjol sikit. Kebetulan sekolah tu buat pertandingan nyanyian irama Malaysia tau.
Adriana ni yang memang minat sangat menyanyi, teruslah daftar nama. Masalahnya Adriana ni jenis suka tangguh kerja, tinggal 2 hari nak bertanding, lagu pun dia belum pilih. Gitu. Dalam keadaan yang kelam kabut tu, Adriana pilihlah lagu Ulit Mayang. Dalam fikiran Adriana ni, lirik dia ringkas kan, dan lagu tu memang sedap pun didengar. Macam tu, nak kerja senang lah. Adriana dia berlatih siang malam dalam bilik. Dia tak nak versi moden tau. Dia nak versi asal yang sebut satu-satu nama 7 puteri. Dari Puteri Esa sampai Puteri ke-7, macam tu. Kakak Adriana ni nama dia Sofia. Dia banyak kali tegurkan Adriana ni. Sofia kata suara Adriana ni masa nyanyi lagu tu, dia kedengaran pelik tau. Macam bukan suara adik dia sendiri. Pernah sekali adik dia ni sengaja menyanyi sambil menari lembut depan Sofia sampai dia naik angin dan dibaling bantal ke arah Adriana. Hari pertandingan pun tibalah. Masa Adriana naik pentas, dewan yang tadi bising tiba-tiba jadi senyap. Bila Adriana mula nyanyi, disebutlah puteri sekian-sekian bersanggul 2 sekian-sekian kan. Terus rasa angin sejuk lalu dekat pentas. Adriana nyanyi penuh perasaan. Pelik Adriana sendiri terkejut sebab lirik asal semua hafal tanpa tengok nota. Penonton pula terpaku. Ada yang muka terus pucat tau. Balik rumah Adriana rasa memang penat gila. Lepas mandi, lepas tu dia pergi siapkan kerja sekolah. Lepas tu terus dia tertidur. Tapi lebih kurang pukul 2.45 pagi macam tu, dia terjaga sebab dia rasa lapar. Lepas tu Adriana ni dia keluarlah pergi ke dapur daripada bilik dia. Rumah pusaka tu sunyi, gelap, meremang rasa. Tengah lalu ruang tengah, langkah Adriana ni terus terhenti tau. Adriana dengar suara orang menyanyi dari arah bilik ibu dia dengan nada yang perlahan. Ceteka lagu apa? Lagu Ulit Mayang korang. Suara dia halus, mendayu dan paling seram, suara tu sebiji macam suara Adriana sendiri. Itu yang dia tak boleh terima. Adriana terus patah balik, lari masuk bilik. Dia selubung badan dia dengan selimut dalam keadaan menggigil. Masa tu pukul 4 pagi, tiba-tiba bilik Adriana dipenuhi dengan bunyi seruling yang sangat sayu. Macam bunyi silat ataupun bunyi upacara lama. Adriana dia menangis sampai tertidur dengan lampu yang menyala tau. Pagi esoknya dia turun ke dapur dengan muka yang tak bermaya lah, tak cukup tidur kan. Lepas tu ibu dia tengah masak masa tu, dia tengok kan Adriana ni lama. Adriana, lepas ni jangan nyanyi lagi lagu tu ya. Cukuplah sekali. Ibu dia cakap perlahan je. Adriana ni dia cuma angguk lah. Lepas tu dia ingat semua tu dah habis setakat tu. Rupanya belum korang, belum. Petang tu Sofia tiba-tiba jatuh sakit. Demam dia tu panas yang teruk. Mulut dia pula asyik meracau. Dia ulang ayat terakhir lagu tu. Ku tahu asal usulmu. Macam tu. Tu ayat dia. Lepas tu yang laut balik ke laut, yang darat balik ke darat. Macam tu. Dia ulang yang tu. Padahal bukan dia pun yang menyanyi, menghafal lagu tu. Muka Sofia masa tu cengkung, mata terbeliak, dia pandang siling. Keadaan dah makin teruk dah sampai ayah Adriana ni terpaksa panggil ustaz. Adriana dikurung dalam bilik masa rawatan dibuat tau. Esoknya barulah Sofia ni berangsur pulih. Bila keadaan dah tenang, Adriana ditanyalah kakak dia, "Kak, kenapa jadi macam tu?" Sofia pandang kosong je sebelum dia berbisik. "Malam tu pukul 4 pagi, akak nampak kau menari kat ruang tamu, dik. Kau pakai baju kurung putih, rambut panjang terurai. Kau senyum pandang akak. Tapi mata kau hitam sepenuhnya." Adriana terus istighfar panjang. Dia memang sumpah malam tu dia tak keluar bilik langsung. Rupa-rupanya nyanyian Adriana ni dah menjemput sesuatu masuk ke rumah tu. Dan benda tu guna rupa paras dia untuk ganggu orang lain. Sejak kejadian tu, Adriana tak pernah beranilah nak nyanyi lagu yang ada unsur pemujaan ataupun tradisi lama tanpa ilmu. Diorang masih tinggal kat rumah pusaka tu, tapi suasana dah tak sama dah korang. Lagu tu kekal jadi rahsia gelap dalam hidup Adriana dan ia takkan diulang lagi. Memang taklah. Tidak sama sekali. Itulah untuk kisah pada kali ini. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Ambil yang baik-baik, yang tak baik jangan ambil tau. Kita kuatkan iman, tingkatkan amalan. Bye. Assalamualaikum.